Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai satu terapi yang telah kami pilih, iaitu Zenplay Therapy. Sebelum saya mulakan, nama saya Nur Alia binti Kamarudin daripada program HA20, Kanak-kanak dan Keluarga. Sebelum saya pergi kepada pengenalan terapi ini, terdapat dua sebab kami memilih terapi ini. Sebab pertama, terapi ini merupakan salah satu terapi yang unik untuk dipelajari dan difahami. Ini juga boleh dilihat melalui cara terapi tersebut digunakan dan alat yang digunakan juga adalah mudah untuk didapati. Seterusnya, sebab kedua kami memilih terapi ini adalah gabungan play dan send yang melambangkan satu terapi yang berkaitan dengan permainan, di mana dalam kita bermain, kita juga belajar mengenai sesuatu perkara yang baru. Seterusnya, saya beralih kepada pengenalan terapi ini. Definisi bagi terapi ini ialah, menurut Dell dan Wagner pada tahun 2003 menyatakan bahawa Zenplay Therapy telah didefinisikan sebagai salah satu terapeutik teknik yang membolehkan klien untuk menyusun figura-figura kecil dalam kotak pasir untuk membina sad world daripada pelbagai dimensi social reality mereka. Dan ini juga membolehkan kanak-kanak tersebut mengeluarkan ekspresi yang sukar untuk mereka keluarkan. Seterusnya, beralih pula kepada bagaimanakah wujudnya alat ini. Menurut Calv, pada tahun 1991 telah menyatakan bahawa alat ini telah dicipta oleh Dora Calv pada tahun 1950 yang bertempat di Switzerland, di mana beliau telah menggabungkan beberapa teknik dan filosofi untuk mencipta pendekatan terapeutiknya sendiri. Maka terhasillah Zenplay Therapy. Apakah itu Zenplay Therapy? Zenplay Therapy merupakan salah satu intervensi terapeutik yang melibatkan dua benda, iaitu sandbox dan toy figures. Selain itu, Zenplay ini juga digunakan sebagai salah satu communication tools untuk membina dunia mereka sendiri berdasarkan refleksi diri mereka seperti inner thoughts, struggles, dan concerns. Menurut psychologytoday.com telah menyatakan bahawa Zenplay Therapy ini sesuai digunakan untuk kanak-kanak kecil, malah ia juga digunakan untuk kanak-kanak yang pernah mengalami trauma, pengabaian dan penderaan sehingga menyebabkan mereka sukar untuk mengekspresikan perasaan dalaman mereka melalui perkataan. Walau bagaimanapun, teknik ini juga sesuai digunakan untuk orang dewasa dan remaja yang mengalami masalah yang sama seperti trauma dan sukar untuk mengekspresikan perasaan dalaman mereka. Seperti mana terapi-terapi yang lain, Zenplay Therapy juga dijadikan sebagai satu medium yang membantu klien menceritakan konflik yang mereka hadapi. Melalui terapi ini, secara tidak langsung klien akan mengeluarkan dan memanifestasikan pemikiran bawah sedar yang berkemungkinan besar menjadi tunjang permasalahan. Terapi ini juga menyediakan ruang yang selamat serta menggalakkan penyertaan aktif klien dan menggalakkan klien melakukan penemuan kenduri. Terapi ini seringkali menjadi pilihan apabila berhadapan dengan kanak-kanak. Hal ini kerana terapi ini tidak bergantung kepada lisan semata-mata. Oleh itu, jurang bahasa dapat dihapuskan.
Ini termasuklah pelajar prasekolah, pelajar sekolah rendah dan juga para remaja. Bagi kanak-kanak prasekolah, kajian yang dilakukan adalah dalam kalangan golongan menghidapi masalah emosi tingkah laku. Selepas terapi, perasaan anxiety, depression, serta tingkah laku yang agresif dalam kalangan mereka dapat dikurangkan. Untuk pelajar sekolah rendah pula, keputusan kajian YEH dan lain-lain menunjukkan impak terhadap 3 aspek, yaitu akademik, tingkah laku, dan perkembangan psikologi. Akhir sekali, untuk pelajar remaja, kajian yang dilakukan oleh Azizi Yahya dan yang lain menunjukkan perbezaan yang signifikan terhadap keyakinan diri. Pelajar dilihat lebih yakin secara umum, serta dalam beberapa aspek seperti sosial, keibubapaan, dan akademik. Oleh kerana pendekatan terapi ini secara umumnya adalah bukan lisan, terapi ini juga diaplikasikan kepada golongan kelainan upaya. Misalnya, kanak-kanak yang menghadapi ADHD yang menjalani terapi ini terbukti mampu mengawal tingkah laku agresif dan berlebihan. Mereka yang menghadapi trauma pula mampu mengawal dan merawat simptom-simptom mereka melalui ungkapan emosi secara simbolik. Selain itu, kanak-kanak yang mengalami perubahan dalam keluarga seperti penceraian ibu bapa juga boleh menjalani terapi ini supaya masalah emosi dan ikatan sesama ahli keluarga dapat dipulihkan. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa sandplay terapi merupakan sebuah terapi yang efektif dalam membantu kanak-kanak yang mengalami kesukaran dalam mengekspresikan diri mereka. Bukti berdasarkan kajian menunjukkan bahawa terapi ini memberi impak yang positif dalam perkembangan kanak-kanak dan perhubungan dalam keluarga. Pada pendapat kami, terapi ini hendaklah diwawarkan kepada masyarakat agar ibu bapa mengetahui keberkesanan terapi ini. Malahan, ibu bapa juga boleh mengadaptasi terapi ini sebagai salah satu permainan yang boleh dilakukan dalam rumah. Bukan sahaja membantu dalam meningkatkan interaksi antara ibu bapa dan anak, namun demikian mereka dapat mengenali dan memahami pemikiran mereka. Kajian yang akan datang juga hendaklah dilakukan agar dapat memberi input yang baru dan mengenal pasti kebolehan terapi ini dengan lebih mendalam bagi membantu kanak-kanak dan golongan remaja yang mengalami masalah kelak.